Apa dia lagi? Pasir. Lagi? Tanah gambut. Lagi? Awak ingat tak ni dancing building ni adalah tanah gambut. Okey. Ni tanah Tanah merah. merah. Laterite. Okey. Jadi masih ingat lagi. Nanti kalau tak ingat anda tengok balik lah. Okey, agents of types of agents of change semua. Okey. So sekarang ni kita akan pergi agak ni sikit lah. Kita akan pergi theoretical base sikit. Okey, jadi pagi ni, okey, insyaAllah sampai pukul 12 kita akan belajar sampai daripada phase relation sampailah ke compaction introduction dia. Okey, so kita masih lagi dalam topik yang pertama. Okey, saya hari ni akan menceritakan phase relation. Okey, minggu lepas saya ada sebut sikit. Okey, dalam tanah ni ada 3, iaitu air, udara dan solid. Okey, ada tak saya sebut? Ada tak? Masih ingat? Ada. Okey, good. Kalau kita nak cerita pasal apakah hubung kait antara ketiga-tiga fasa ini, okey, kita kena melihat dia daripada pelbagai sudut. Okey, selalunya secara teorinya kita akan melihat satu-satu tanah itu dia digelar sebagai dry soil, tanah kering. Apabila dia hanya mempunyai 2 fasa, iaitu solid dan air. Okey, kalau tanah itu kering, okey, tanah kering, ni direct translation ni, tanah itu kering dia cuma ada 2 perkara je. Okey, ada solid dan dia ada air. Dia ada bahan pepejal dan dia ada udara. Apa yang tak ada? Air, pandai. Sebab dalam tanah, dia pandai. Dalam tanah dia ada cuma 3 sahaja fasa, iaitu air, okey, udara, air dan juga pepejal. Okey, kalau kita gelar dia sebagai tanah kering, dry soil, okey, dia mempunyai 2 fasa, iaitu solid dan air. Okey, pepejal dan udara. Tapi kalau dia digelar sebagai fully saturated soil, ia mempunyai solid dan water. Dia kalau digelar sebagai fully saturated soil, dia gelar sebagai digelar sebagai fully saturated soil, dia mempunyai 2 fasa, iaitu solid dan water, pepejal dan air. Dia adalah complete opposite. Okey, dia adalah berbeza daripada tanah yang kering. Ia adalah saturated, itu adalah tanah yang mempunyai air dan pepejal. Apa yang tak ada? Air, pandai. Jadi dia sangat tepu. Saya nak cari perkataan tu tadi. Okey, dia sangat tepu. Dekat dalam nota saya akan intertwinekan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Sebab nanti dekat dalam industri kemungkinan akan ada orang guna bahasa Inggeris, akan ada orang guna bahasa Melayu. Jadi bila anda dibiasakan dengan terms-terms ini di dalam bilingual, jadi anda mungkin boleh dapat tangkap lebih lajulah. Okey, so fully saturated soil, tanah tepu sepenuhnya, dia cuma mempunyai solid dan water, pepejal dan air. Dia tidak mempunyai udara. Dia tak ada liang udara kat dalam tu. Dia cuma ada air dan juga pepejal. Kalau partially saturated soil, dia mempunyai ketiga-tiga jenis tanah itu, iaitu solid, water dan air. Yang mana kebanyakan masanya kita akan jumpa. Okey, dan selalunya ia digelar sebagai fully well graded lah, well graded soil. Okey, sebab dia mempunyai 3 fasa. Kalau kita lihat tanah sebenar, kita akan main dengan tanah nanti. Okey, kita tu maksudnya saya dengan Puan Faizah dah pun bawa beberapa jenis tanah. Okey, daripada makmal FPTP ke makmal Fakulti Kejuruteraan Awam, untuk kita semua bermain dengan tanah tersebut. Okey, ada tanah merah, ada tanah liat, okey, ada tanah pasir. Okey, nanti anda akan bermain dengan jenis-jenis tanah itu dan akan ingat balik kepada apa yang saya ajar sekarang, iaitu tanah ini ada 3 fasa.
Okey, apa yang anda jumpa nanti, tanah, berbagai jenis tanah itu, dia akan kelihatan seperti dekat dalam gambar rajah yang saya tunjukkan sekarang. Okey, keadaan sebenar dia, tanah sebenar dia, dia bercampur. Dia ada pepejal, dia ada air dan dia ada udara. Okey, tapi bila kita nak buat pengiraan, okey, bila kita nak buat pengiraan supaya kita senang nak analisis bagaimanakah kelakuan tanah itu, kita perlu menggunakan model yang sudah dipermudahkan seperti di belah kanan ini. Nampak Nampak tak? Nampak. Okey. Sekejap saya cek dia record tak. Okey, good. Record. Okey. Jadi model yang sudah dipermudahkan adalah seperti di belah kanan. Okey, ada udara yang paling ringan, yang paling atas sekali. Paling ringan, paling atas sekali lah. Bawah udara ada air. Bawah air ada zarah pepejal. Okey, so untuk theoretical base, okey, kita akan gunakan model yang sudah dipermudahkan supaya memudahkan kita membuat pengiraan. Pengiraan apa? Ini dia pengiraan dia. Selalunya pengiraan ini akan keluar dalam ujian ataupun dalam peperiksaan akhir. Jadi anda kena ingat 3 phase model ini, okey, dan juga apakah dia apakah dia volume, apakah dia mass, okey, apakah dia volume untuk void, okey, apakah volume untuk air, apakah volume untuk water, untuk solid, okey, untuk mass apa dia MW, apa dia MS. Okey, kalau anda perhatikan di dalam gambar rajah ini, okey, di dalam model ini ada 3 phase model. Okey, atas sekali macam keadaan yang saya beritahu tadi, okey, udara, air dan zarah pepejal. So ini adalah benda yang sama, cuma color yang berbeza. Saya saja letak begitu. Atas sekali adalah air, okey, bawah tengah adalah water, bawah sekali adalah solid. Kalau anda perhatikan di belah kiri ada volume, okey, dan di belah kanan ada weight. Volume tu isi padu, weight itu adalah berat. Okey, so ini adalah mathematical punya terms yang biasa anda dengar. Biasa dengar tak volume? Isi padu? Ya, betul. Kalau biasa dengar tak pasal berat? Biasa. Okey, jadi jangan takut dengan gambar rajah ini sebab dia cuma perkara yang biasa anda tengok, biasa anda anda akan senang faham. Okey, kalau kita bercerita tentang berat, dia mesti akan menceritakan tentang mass. Okey, mass tu bahasa Inggeris dia lah M. Okey, kalau dia punya singkatan dia M lah. So yang bahagian sini kosong ni, okey, ini air. Okey, berat udara apa? Kosong lah. Okey, tak ada siapa yang boleh timbang berat. Okey, so mesti letak kosong. Kalau berat water, senang aja, MW. Okey, MW adalah mass for water. Kalau untuk solid, mass for solid. Okey, ini bahagian berat. Kalau bahagian volume pula, okey, dia akan jadi V, singkatan dia V. Kalau VV ini adalah void. Okey, volume for void. Void tu liang. Okey, liang yang selalu akan dipenuhi oleh air dan udara. Liang pori-pori kita ni kan, macam tu lah dia, void. Okey, so selain daripada VV, okey, bukan selain, maksudnya apa yang terkandung dalam void, okey, volume for void, okey, adalah air, VA, VA dan V water. Okey, jadi kita campurkan air dengan water, dia akan jadi volume for void. Okey, kalau untuk volume solid ni, kita akan dapatkan VS inilah. Okey, faham dulu terms dekat mana dia duduk. Okey, kemudian kita baru boleh beralih kepada pengiraan. Okey, masih lagi gambar rajah yang sama, model yang sama, 3 phase model. Okey, cuma ada sedikit ada sedikit pengiraan, okey, ada sikit equation. Okey, equation yang perlu anda ingat
Okey, perlu anda ingat yang mana dia akan dia akan similar, okey, dia akan sama dengan dia akan menggunakan ini. Nak mencari perkataan tu. Okey, kalau E, okey, E ini adalah sama dengan VV. Okey, E. E air dengan water. Okey, solid ni kita anggap satu. Sebab apa? Kalau nak buat pengiraan mesti ada satu assumption. Samalah juga macam weight yang kosong sini. Okey, so weight kosong sini satu. Paling berat, paling ringan. Okey, so sini adalah pengiraan water darabkan dengan specific gravity dia, GS. Okey, specific gravity ni jangan risau, kita akan bagi pada anda. Okey, kita akan bagi pada anda. Nanti dalam lab pun mungkin ada pengiraan dia lah. Tapi jangan risaukan yang itu dulu. Biasakan dengan term ni dulu. Okey, water ini okey ada pengiraan dia W darabkan dengan specific gravity dia. Okey, itu untuk volume. Okey, bila kita cerita tentang volume mesti akan ada ini istilah-istilah ini. Kalau cerita tentang weight pula, okey, dia ada yang lain. Untuk water dia sama juga macam kalau nak cari isi padu kan. Nak cari isi padu M darabkan dengan M. Dapat ataupun kg darabkan kg kuasa 3 ataupun gram darabkan dengan gram kuasa 3. Okey, itu adalah dia punya unit. Kalau weight kg. Okey, kalau volume lain pula meter cube. Macam itulah. Okey. Kalau water liter. So ini adalah dia punya pengiraan. Raw W ni kejap lagi saya akan tunjukkan. Okey. So ingat dulu, biasakan dulu dengan itu, kita akan buat contoh pengiraan selepas ini. Okey. So, okey. So tadi saya dah perkenalkan pada anda, okey, apakah istilah-istilah yang related to phase relation. Okey, apakah hubung kait antara ketiga-tiga fasa tadi yang mana menggunakan equation. Okey, sekarang kita akan lihat apakah dia equation yang selalu kita akan guna apabila kita membuat pengiraan setiap volume dengan mass tersebut. Okey. Jadi yang pertama-tamanya kalau kita buat kerja-kerja lab yang berkaitan tentang tanah, kita mesti tahu apakah dia kandungan air dalam tanah tersebut. Kita nak tahu kandungan air ni. Water ni kita nak tahu berapakah kandungan air, moisture content dia. Okey. So selalunya kita akan menggunakan equation ini. Okey, W kecil sama dengan mass water bahagikan dengan mass solid. Okey, mana satu? MW bahagi dengan MS. Sekarang ni memang anda tak nampak, tapi setiap kali anda buat kerja-kerja laboratory nanti, macam contoh compaction, okey, nanti anda nak buat anda nak tahu kadar berapa serapan air. Okey, anda kena timbang dulu tanah yang telah diletak air, kemudian masuk dalam oven, timbang balik tanah yang telah dikeringkan itu, kita tengok berapa air yang telah hilang. Itu adalah dia punya praktikal. Sekarang ni anda belajar teori. Okey, kalau anda nak tahu berapa air yang hilang itu, anda kena bahagikan. Berapakah berat water bahagikan dengan berapakah berat solid. Jadi bila anda dah timbang, macam contohnya anda dah buat compaction, anda masa waktu laboratory tu anda ambil sampel, masuk ke dalam tray, okey, masuk ke dalam oven. Sebelum masuk ke dalam oven tu anda timbang dululah. Okey, sebab kita nak tahu berapa air yang telah hilang waktu proses pengeringan dalam oven. Anda tahu kan oven apa? Oven tu kalau nak buat kuih raya kan, mak anda nak buat kuih tart ke apa ke kan, ketuhar. Okey, sama juga, tapi kita tak gunalah ketuhar yang dekat rumah tu. Kita guna ketuhar yang besar. Okey, saiz industri dekat laboratory. Okey, tolong berhati-hati sebab pernah ada kes melecur. Okey, letak tangan dekat situ dalam oven sebab dia saiz industri. Okey, jadi kena berhati-hati, kena pakai glove lah. Glove pun ada disediakan di situ.
Okey, jadi bila kita dah keringkan selama 24 jam, okey, kita keringkan 24 jam, air pun dah tak ada dekat dalam tanah tu. Jadi kita angkat, okey, besok harinya tu macam anda hari ni buat lab, besok anda kena datang balik lab yang sama, ambil tray anda tu, timbang balik. Okey, anda akan perhatikan bahawa jumlah tanah itu akan mengecil sebab air dah tak ada. Okey, air dah tak ada, samalah macam buat biskut. Okey, mak anda ataupun anda sendiri buat kuih dough, kuih melalui dough. Okey, dough mula-mula berat. Bila masuk apa tu kuih apa Kuih apa raya ni anda nak buat kuih raya apa? Kuih tart. Kuih tart. Kuih tart kena oven tak? Saya tak pernah buat tart. Kuih semprit. Kan kuih semprit. Oh, so lelaki pula ni. Perempuan tak ada nak buat kuih ke? Tak apalah. Buat dah. Dah buat dah ke puasa kedua ni? Dah buat dah ke? Dah. Okey. Cepat nak berniaga Yep. Good. Okey. Anda tahu tak kalau anda berniaga, anda boleh dapatkan buat lesen SSM secara percuma, tahu tak? Dah buat doktor. Dah buat, alhamdulillah. Okey, saja nak tanya. Kalau tak tahu saya bagi tahu itulah. Okey, kalau anda berniaga, anda boleh dapatkan lesen perniagaan, daftar perniagaan secara percuma melalui melalui UTHM. Okey. Jadi balik kepada moisture content tadi. Okey, anda dah dapat, anda dah timbang, okey, berapa air yang hilang. Okey, nanti bahagikan anda dapat percentage. Okey, akan dapat percentage itu adalah water content. Okey, water content yang telah yang ada pada tanah yang anda buat laboratory pada hari ini. Besoknya kan anda nak ambil tu kan. Kita dah tahu. Okey, water content dalam tanah yang kita nak test, yang kita dah test pada hari ini adalah berjumlah sekian-sekian. So the water content for a completely dry soil is 0%. Tanah tadi kan ada cerita tanah kering dengan fully saturated kan. Okey, kalau tanah yang kering, air dia memang tak ada. And normally up to several tenths of fully saturated soil. Dan kalau tak, dia akan sebaliknya lah. Okey, kalau tanah yang kering, air kosong. Kalau fully saturated, dia akan 10,000 lah, macam itulah. Okey, tengok kepada jenis tanah yang anda test. However, the value may go up to more than 200% for highly open structured clay form under marine environment. Ini cerita tentang kes yang dekat macam Kansai Airport. Minggu lepas kan saya ada cerita kan. So water content untuk jenis tanah macam di Kansai Airport Japan itu, okey, dia mungkin mempunyai value up more than 200%. Dia punya water content for obvious reason, sebab dia berada dalam air. Jadi kalau bercerita tentang tanah ni, macam saya bagi tahu dulu, tanah di atas air lain dia punya cerita, lain dia punya behavior. Tanah yang berada di bawah air lain dia punya behavior, sebab salah satu sebabnya adalah water content tersebut. Tapi kita masih kena buat development. Macam contoh, of course kalau dekat atas bumi ni, atas air tu memang kita buat rumah di situ, kita ada facilities di situ, memang kita menggunakan space itu untuk kita punya kegunaan lah. Tapi kalau untuk macam dalam bawah air ni, kita masih lagi perlu buat development macam water development, jetty, okey, macam Kansai Airport sendiri. Sebab selalu kalau nak buat airport ni, dia mesti nak buat airport di kawasan yang jauh daripada kediaman manusia, sebab dia bising. That's why dia buat duduk jauh dekat ujung-ujung laut sana. Okey, jauh ujung-ujung tambak sana kan. Jadi tak adalah bising, dan kalau ada kemalangan kapal terbang ke apa ke, dia tidak akan menjejaskan quality of life, okey, penduduk sekitar. That's why dia berada jauh daripada ni. Tapi masalahnya risiko dia adalah development yang water development yang masalah dia adalah water content. Faham? Okay. So water content of a soil sample can be determined. Ini saya dah cerita ni
by weighing it, okay, over dry the sample with temperature from 105 to 110 derajat Celsius and weigh it again. The drying process stops when the difference between weighs within 4 hours interval is over 0.1% of the original sample weight. Okay, nanti anda nak masuk lab, okay, tak payah tekan dah dekat oven tu. Okay, dia dah siap penolong jurutera dekat FCAP dah siap-siap. Okay, so dia tak sukalah dia punya barang-barang, dia punya bukan dia punya lah, maksudnya mesin yang bawah jagaan dia tu dikacau lah dia punya tu. Okay, jadi masukkan saja, okay, apa yang anda buat tu dekat dalam oven dan susun elok-elok. Okay, nanti dah siap, dah besok pagi dah timbang apa semua, tolong basuh balik. Okay, apa yang anda telah guna dah letak tempat dia semula. Okay, selepas dia kering. Alright, so itu adalah cara macam mana nak dapatkan water content. Mudah sangat. Kalau anda nak buat sekarang pun tak apa, kalau rumah anda ada oven kan. Kalau oven rumah anda tu free, tak ada semprit yang duduk masuk dalam tu sekarang ni, buatlah, try lah guna tanah. Okay, tengok, berapa moisture content, berapa water content untuk tanah dekat rumah saya ni. Nanti anda tahulah. Okay. Okay, itu adalah water content. Okay, sekarang kita tengok degree of saturation. Okay, darjah ketepuan. Dia gunakan simbol SR. Okay, SR sama dengan volume for water bahagikan dengan volume for void. VW bahagi dengan V apa tadi? V, void. Okay, VW ni water bahagikan air dengan water. Okay, udara tu dia memang kalau kita tengok three phase model ini, dia berada di bahagian atas. So kita tak nampak lah. Kita assume kita tak nampak, tapi sebenarnya keadaan yang sebenar-benarnya begini tanah tu. Jadi dekat dalam kawasan kosong ini ada udara. Ada udara. That's why kita buat compaction. Okay, kita kena buat compaction, pemadatan, supaya udara, supaya air semua dikeluarkan daripada kawasan tanah yang kita akan letak beban di atasnya. Kenapa? Kenapa agaknya? Kenapa tak nak ada udara dengan ni air? Mungkin sebab kalau macam ada udara nanti, kalau kita minum bangunan nanti dia mendap ke apa. Bila tanah mendap, apa jadi pada bangunan tu? Bangunan tu dia lost structure, nanti dia boleh jatuh. Crack. Okay, crack kan buruk kan? Sebab dia kalau tanah ni, okay, beban dia tak serata. Okay, ada tanah pun tak serata dekat mana pembahagian liang udara dia. Okay, jadi bila ada beban yang tak serata diletakkan di atas tanah yang tak serata, apa yang terjadi adalah ricihan. Bila terjadi ricihan, maksudnya ada satu tempat tinggi yang padat, ada satu tanah yang padat. Okay, dia duduk dekat kawasan yang asal, tapi ada satu kawasan yang ada banyak udara, banyak air kat bawah tu. Lepas tu berat pula situ, dekat situ lah anda letak anda punya peti ais, kat situ lah anda letak anda punya meja makan ataupun swimming pool ke apa yang jadi adalah dia akan jadi satu ricihan. Jadi ricihan itu akan menyebabkan crack, sebab konkrit kan kat atas tu kan. Jadi itu akan kita belajar lebih lanjut dalam compaction pula. Okay, dengan shear. Okay, sekarang saya masuk sikit-sikit. Okay, so degree of saturation value changes, okay, from completely dry soil condition to 100% for fully saturated soil. Okay, kita nak tahu darjah ketepuan dia. Okay, kalau darjah ketepuan itu apa yang tak ada tadi? Apa yang tak ada daripada 3 fasa tadi? Udara. Okey,
So note that in many occasions, okay, saturated soils are interpreted as fully saturated without spilling out. Okay, spelling out, okay, fully. Selalunya kalau anda pergi cari buku dekat dalam library, ada tak? Jumpa tak buku dalam library yang saya bagi call number tu? Tak jumpa lagi doktor. Okay. Nanti pergilah cari Dah ada orang pinjam doktor. Tu masalah. Itu dah bagi tahu awal-awal pergi cepat-cepat. Sebab kita ada 3 fakulti yang belajar soil mechanics. So ni, tapi kalau anda pergi dekat TA, bahagian TA, tingkat berapa TA? 4. Keempat, pandai. Siapa cakap tu? Siapa tadi tu? Saya tak nampak. Zulaika. Zulaika, pandai Zulaika. Okay, dekat kawasan TA tu, kalau saya bagi call number dan buku tu tak ada, jangan risau. Dia akan ada juga buku-buku yang berkaitan dekat dalam kawasan aisle yang sama. Aisle yang sama mesti ada. TA kalau 2, 3, 4 tu dekat dalam kawasan tu je. Buku-buku berkaitan tentang soil mechanics. Satu lagi, bila anda pergi kat library tu, bila anda cari buku tu tak ada, tapi anda jumpa buku lain, dia akan buatkan anda rasa seronok tau. Rasa seronoknya. Buku lain tak, buku yang sepatutnya doktor tu suruh cari tak jumpa, tapi ada buku lain lah. Macam nak tahulah buku ni tentang apa. Dia akan buatkan anda jatuh cinta pada satu-satu perkara lah, bukan hanya geoteknik saja. Jadi anda, maksudnya macam ni, anda kena rapatkan diri anda dengan library. Walaupun buku tu rasa macam sekarang ni kan orang zaman TikTok, orang lebih suka baca secara online dan orang lebih suka tengok video, betul tak? Jadi macam mana pula ni tadi? Jadi agak kalau baca buku tu orang rasa macam kalau baca buku secara fizikal tu orang rasa macam tapi jangan begitu anda sekarang ni masih lagi tahap pelajar, anda masih lagi perlu duduk belajar dekat library, cari buku untuk sebagai rujukan. Okey. Okey. Kalau void ratio, okey, nisbah liang, okey. E sama dengan volume for void bahagikan dengan volume for solid. Okay, void ratio ranges from around 0.3 for glacial tills, okay, highly compacted mixture of gravel to clay under glacial load. Ini cerita tentang kutub utara dengan kutub selatan. Untuk void ratio ini cuma 0.3 untuk tanah yang mempunyai mendapan yang tinggi, dekat atasnya ada ais. So kalau ada ais kan dia akan mendap, dah tak ada udara. So that's why dah tak ada udara, dah tak ada air, that's why dia solid sangat. Jadi kalau kita nak, macam anda pernah dengar tak ada kajian yang dilakukan untuk tahu, dia pergi ambil dekat solid tanah dekat kutub utara ataupun kutub selatan, saya tak ingat. Dia pergi buat kajian bagaimana, apakah kandungan udara, okey, apakah kandungan tanah dalam ais tu. Dalam ais tu dia boleh tahu apa yang ada, apakah dia yang ada pada 1000 tahun yang dulu. Jadi dia memerangkap. Okey, kutub utara, kutub selatan kan dia icy kan, dia ada salji yang padat kan. Okey. Jadi apa yang sahaja padat dekat situ dia akan stay dekat situ. Jadi bila dia buat kajian, dia korek, dia bawa ke makmal, dia kaji. Okey, salji bongkah ais ini berusia 1000 tahun. Jadi bila dia buat kajian, dia cairkan ais tersebut, kemudian dia boleh tengok apakah partikel yang ada dekat dalam ais itu, dan dia boleh tengok apakah mineral yang ada di situ, dan juga dia boleh tengok apakah gas-gas yang berada dalam bongkah salji yang dikaji itu. Jadi dia boleh tengok, rupanya 1000 tahun dulu karbon monoksida sudah ada. Walaupun kereta 1000 tahun dulu tak ada, masih lagi guna kereta kuda. Tapi siapa yang nak guna kereta kuda dekat sana kan, dekat kutub selatan. Tapi rupanya bawaan angin tu membawa semua maksudnya dia udara tu
okey, udara, partikel apa semua tu beredar di sekeliling. Dan juga tak mustahil tak mustahil dalam masa 1000 tahun nanti, okey, bila orang buat kajian, okey, dia akan jumpa plastik-plastik. Plastik, sampah-sampah plastik kita beli makanan apa semua tu kan, polystyrene tu semua, tak mustahil dia akan jumpa dalam bongkar-bongkar ais di kutub utara dan kutub selatan satu hari nanti. Sebab dekat dalam laut, okey, nanti hujungnya kan, kalau kita buang sampah, kita beli, nanti kita buka puasa, kita beli karipap, okey, kita buang sampah plastik karipap tu dekat dalam tong sampah. Lepas tu nanti mungkin banjir ataupun mungkin hujan bawa ada air. Okey, sampah anda tu mungkin bawa dia air. Ataupun bila telah diangkut oleh pekerja-pekerja SWM, dia akan hantar ke solid waste punya field, okey, tempat pembuangan sampah. Bila hujan, air pun bawa sampah tu terus masuk ke dalam sungai, anak-anak sungai, kemudian hujung ke laut. Bila hujung ke laut tu, dengan adanya climate change, okey, dengan menyebabkan banjir, dengan menyebabkan ais kutub dekat bahagian-bahagian sejuk sana mencair. Jadi ia menyebabkan sampah-sampah plastik yang tidak boleh di biodegrade ni, dia akan berkumpul dekat satu kawasan dan dia akan beredar di kawasan laut, okey, yang mengikut pada tidal wave dia lah. Okey, kalau anda ada masa, pergi tengok dekat dalam Google, cari plastic waste and Great Barrier Reef. Okey, kalau ada masa nanti, anda boleh perhatikan berapa besar keluasan keluasan sampah plastik yang terbentuk di Great Barrier Reef. Di kawasan laut yang digelarkan sebagai Great Barrier Reef tu ada sampah plastik, okey, yang seluas negara Canada. Can you imagine that? Okey, sampah plastik ni, okey, seluas Canada. Bukan ada satu tumpuk aja tau. Dia ada 4 tumpuk. Plastik, sampah plastik. That's why saya cakap tadi awalnya, tak mustahil 1000 tahun nanti akan ada pengkaji yang jumpa sampah plastik dekat dalam bongkar ais. Sebab dia akan end up dekat situ juga. You get me? You get me? Yes, Doktor. Okay. Faham, Doktor. Faham. Okay, good. So balik ke sini void ratio. Okay, kemudian kita tengok porosity. Okay, bila cakap poros, okay, porosity tu bahasa Melayunya pun poros jugalah. Okay, poros tu maksudnya ada liang udara yang kita boleh tembus. Okay, tembus apa-apa yang boleh masuk, keluar balik dekat bahagian masuk atas, keluar balik bawah. Okay, nanti anda akan jumpa poros plate dekat dalam kajian, dekat dalam uji kaji consolidation. Okay, consolidation anda akan lihat, okay, berapakah kadar udara, okay, dan juga air yang boleh melepasi poros plate tersebut. Anda boleh kira. Okay, anda boleh kira. Jadi macam mana nak kira? N equals to volume for void bahagikan dengan volume. Nanti dapatlah. Okay, saya sekarang ni apa yang saya cuba buat adalah saya cuba kaitkan apa yang anda akan belajar dekat dalam laboratory nanti dengan apa yang akan anda buat secara teorinya, kiraan dia. Okay, so nanti akan anda akan jumpa relationship, okay, between porosity and void ratio. Okay, yang menggunakan equation inilah, E equals to N over 1 1 tolak N, okay, or N equals to E bahagi dengan 1 campur E. Okay, jangan risau, tak perlu nak hafal benda ni. Okay, kalau saya ada bagi dalam ujian ataupun dalam peperiksaan akhir, saya mesti akan bagi equation. Sebab yang pentingnya anda faham, bukan anda hafal. Okay. Okay, so ini adalah specific volume. Okay, V equals to 1 campur E. Okay, air content, tadi moisture content, tadi water content. Okay, air content A equals to V volume for air. Okay, bahagikan dengan volume. Untuk density,
okey, anda boleh gunakan dua equation, okey, bergantung kepada apa nilai yang anda dapat. Okey, density bersamaan dengan mass bahagi dengan volume. Nak cari density senang saja. Okey, anda ada satu contoh tanah. Okey, ambilkan dia punya berapakah volume, berapakah isi padu untuk contoh tanah ini dan berapakah weight dia, berapakah berat dia. Okey, kemudian anda boleh dapatlah bila anda bahagikan M over V. Okey, ataupun M over V ni, M ni kita dapat dengan campurkan mass solid campurkan dengan mass water, sebab mass untuk air kosong. Okey, bahagikan dengan V volume for solid campurkan dengan volume for void. Okey, equals bahagikan, dapatlah dia punya density. Okey, so dalam untuk density ni ada 3 types. Okey, ada 3 jenis ketumpatan. Okey, yang pertama adalah bulk density. Okey, kemudian ada saturated density, dan nombor 3 ada dry density. Okey, untuk density of the soil, untuk bulk density, okey, ia bermaksud density of the soil in its present unsaturated soil. Okey, ketumpatan tanah di dalam keadaannya yang tidak tepu. Ketumpat bulk density maksudnya ketumpatan tanah di dalam keadaan asalnya tidak tepu. Itu adalah bulk density. Kalau cerita tentang saturated density, okey, ketumpatan tepu, okey, density of the soil in its current volumetric configuration but with the voids entirely filled with water. Jadi beza dia cuma tadi tu keadaan asal dia tidak tepu, sekarang ni dia separa tepu yang mempunyai void dia tu ada air. Itu digelar sebagai saturated density. Okey, ingat balik apa yang saya ajar tadi, fully saturated soil apa maksud dia? Maksudnya berbeza sekali dengan dry soil. Dry soil tu tak ada air. Kalau fully saturated tu ada air. So kalau nak cerita tentang saturated density, maksudnya dia bercerita tentang tanah yang ada air. Kalau bulk, tanah yang tepu, tidak tepu. Okey, kalau dry density, berbezalah daripada yang dua tadi. Kalau dry, tanah kering lah. Okey, dia menceritakan tentang ketumpatan tanah kering. Selalunya dia dalam unit kilogram per meter cube ataupun ikutlah mg, okey, ataupun inilah meter cube. Kalau water density dia kita anggap dia sebagai constant. Okey, rho W dia adalah 1000 kg per meter cube. Mana tadi? Okey, itu adalah density. Okey, ini adalah specific gravity. Okey, mass for solid bahagikan dengan VS dengan ketumpatan apa ni tadi? Rho W ni. Water density. Okey. Jangan risaulah, saya tahu semua senyap macam apa benda ni. Dia macam nak ajar apa pula Anda okey ke tak? Betul, kalau orang boleh ke? Yang mana satu nak ulang? Yang daripada Okey Saya rasa benda ni kena buat contoh. Tengok contoh baru kita boleh baru kita boleh grasp lah apa yang saya cakap ni. Okey. Jangan risau, tadi siapa yang minta ulang tadi tu? saya Alif, okey. So jangan risau Alif, kejap lagi kita akan tengok satu contoh, okey. Bila dah buat tu baru kita faham. Alright, so kita tengok dulu degree of saturation, okey, SR bersamaan dengan W. W kecil tadi apa, ingat tak? Water. Water. Okey, darabkan dengan GS. GS apa?
GS. Specific gravity. Pandai. E apa? Air campur water. Pandai. Good. Okay. So, tengok. Dia sebenarnya bila kita faham tentang 3 fasa tu, senang kita nak buat pengiraan. Betul tak apa yang saya cakap pada awal tadi kan? Okay. So, kalau if the volume of solid is 1 unit, okay, volume of the solid is 1 unit, the volume of the air void is E unit. Satu ni sebab satu lah. Okay, volume solid sama dengan 1, volume of air pun sama dengan kosong. Sama dengan E unit, sorry. The weight of solid is GS, darabkan dengan rho W. Okay, the weight of water sama juga sebab dia 1 disebabkan 1. Therefore, the density of water is W darabkan GS. Ini jangan risau. Okay. Sekiranya kes tanah tepu sebenarnya, sepenuhnya SR equals to 1. Okay. Dia akan ada ni tau, dia akan ada dua keadaan. Okay, SR tadi apa? Degree of separation. Pandai. Okay, kalau degree of saturation sama dengan 1, dia adalah tanah yang tepu sepenuhnya. Kalau tanah yang kering sepenuhnya, SR dia sama dengan kosong. Okay, dia akan melibatkan dua jenis equation. Okay, so kalau kita bercerita tentang kes tanah tepu sepenuhnya, kalau maksud tepu sepenuhnya tu apa? Apa yang tak ada? Kalau digelar sebagai fully saturated, apa yang tak ada? Hello? Guys, ke saya dah keluar ni? Ada lagi tak ni? Patutlah. Dah keluar.
Okay guys. Okay, sorry, tertendang keluar. Apa ni? Saya tanya soalan tadi tu. Patut senyap je. You guys, ada lagi? Ada doktor. Ada doktor. Okay, sorry Seronok tak belajar tanah ni? Faham tak so far? Faham tak? Seronok, bertahan. Faham tak so far? Okay. So far so good doktor. Okay, saya cuba bawa yang slow mungkin. Okay, yang pentingnya you faham. Okay, kita dah pergi ke sini, kita dah pergi. Kandungan udara dah, ketepatan pukan. Okay, cerita pasal saturated tadi kan? Nampak ni phase relation ni? Nampak? Okay, good. So, bagi tanah yang tepu sepenuhnya, kita nak mencari ketepatan pukan. Okay, dia dekat sini akan ada dua jenis. Okay, akan ada dua jenis ketepatan pukan. Okay, kalau kita nak cari kalau nak cari tanah yang berlainan, okay, kalau contoh tanah yang tepu sepenuhnya SR equals to 1, okay, raw tepu, ini adalah dia punya equation. Okay, kalau tanah yang kering, okay, dia takkan ada void. Okay, dia takkan ada E ni. Okay, E ni adalah berkaitan tentang yang ni tadi. Okay, E, mana E? Ini E. Okay, dia tak ada air dengan water, dia tak ada liang. Okay, dia tepu sepenuhnya. So, kalau nak cari berat unit, okay, ini semua adalah dia punya equation, okay. Nisbah jumlah berat suatu daya dengan jumlah asid padu adalah dia punya definisi bagi berat unit, okay. Kalau berat unit air, kita ambil nilai constant, okay, iaitu 9.8. Kalau berat unit apungan, excuse me. Kalau berat unit apungan, okey, tanah sepenuhnya, kalau tanah tepu sepenuhnya, zarah pepejah tanah, okey, akan dikenakan tujahan. Okey, jadi dekat situ ada beberapa terms, okey, berat unit, akan ada satu berat unit yang bergantung kepada jenis tanah dia, okey, sama ada dia tepu ataupun tanah tidak tepu, okey, tanah kering. Dan satu lagi adalah berat unit apungan. Okey, kalau kes pasir, okey, kes pasir ni berlainan sedikit sebab pasir tu kalau dibandingkan dengan tanah liat, okey, pasir itu dia ada geseran. Okey, kalau kita nak buat kalau kita nak tanam foundation, okey, asas, cerucuk, okey, kita perlukan tanah pasir sekiranya bedrock, okay, solid bedrock berada di bahagian bawah sekali. Okay, banyak dia macam lebih daripada 10 meter macam tu. Okay, yang mana perlukan lebih banyak kos untuk buat pasang cerucuk. Okay, jadi kita kalau tanah itu adalah tanah yang mempunyai daya geseran yang tinggi, kita tidak perlu tanam cerucuk sampailah tanah yang stabil, okey, tanah yang macam contohnya ada bedrock, okey. So, kita tengok contoh Ini adalah common question yang saya akan bagi dalam ujian ataupun peperiksaan akhir. Okey, contohnya. Dan juga benda ni adalah very common dekat dalam anda punya ujian laboratory, okey. Dalam anda punya ujian makmal. Okey, satu sampel tanah di dalam keadaan semula jadi mempunyai jisim. Okey, sekejap sorry. Saya tak perasan. Dalam Aisyah, can you play outside please? Thank you. Okey, satu sampel tanah di
Saya masih ada lagi Okey. Bahaya betul lah saya nampak. Dengar lagi saya Dengar kata. Okey. Okey, so satu sampel tanah di dalam keadaan semula jadi, okey, mempunyai jisim M 2290 gram dan isi padu V volume 1.15 kali 10 kuasa negatif 3 meter padu. Setelah dikeringkan dengan sempurna di dalam ketuhar, jisim sampel, okey, M solid menjadi 2035 gram. Nilai GS untuk tanah ialah 2.68. Jadi anda perlu tentukan 7 perkara. Pertamanya, ketumpatan pukal, berat unit, kandungan air, nisbah lompang, keliangan, darjah ketepuan dan juga kandungan air. Kalau anda perasan, ini semua dalam bahasa Melayu. Tadi semua saya ajar dalam bahasa Inggeris. Kalau ketumpatan pukal, begini cara dia. Okey, mass bahagikan dengan volume. Perhatikan, okey, contoh tanah saya bagi dalam gram. Ini dalam kilogram. Sebab M dengan V ini, M bahagi dengan V, dia punya unit dia mesti dalam selalunya kg per meter cube. Boleh juga kalau macam contoh sampel tanah anda tu kecil. Tapi standardized, okey, kilogram bahagikan dengan meter padu. M ada tak nilai M? Ada tak nilai M dalam ni? Ada. Okey. V ada tak? V? Ada. Senang kan? Nak cari ketumpatan, bahagikan sahaja M bahagi dengan V. Maksudnya begini. Gambar rajah. Tengok balik gambar rajah. Okey. M berat dia bahagikan dengan volume. Okey, dapatlah anda punya nilai ketumpatan. Berapa ketumpatan tanah? M over V. Kalau nak cari berat unit, okey, W bahagi V. Ataupun MG bahagi dengan V. Apa yang 1990 ni? Mana dapat 1990 ni? Mana dapat? Dapat pada pilihan yang atas tu. Jadi anda kena tahu kalau dapat soalan begini, apa nak kena kira apa dulu. That's why yang bahagian bawah-bawah ni semuanya dia punya equation adalah related to each other. Alright. So dapatkan dulu ketumpatan pukal dia. Okey, kemudian dapatkan berat unit. Okey. Kemudian baru cari kandungan air. Dah dapat air. Air senang je tadi kan, MW bagi MS. Okey. So 2290 yang tadilah mass. Okey, tolakkan dengan 2290, tolakkan dengan 2035. Okey, besok pagi hari ni buat sampel, besok pagi keluar berat dia berapa, darabkan, bahagikan tolakkan, lepas tu bahagikan dengan solid dia berapa hari ni. Okey. Dapatlah dia punya kandungan air. Kalau nisbah lompang, okey. Ini, okey, E nak cari E ni kadang-kadang kena berhati-hati sedikit. Okey, sebab anda kena tahu nilai equation mana yang anda boleh gunakan. Dia lihat persamaan yang telah mempunyai nilai untuk mencari nilai E. Okey. So apa yang ada dekat sini? Yang dah ada GS dah bagi belum? Dah bagi belum GS? Ada tak nilai GS? Ada. Okey. So W ada dapat tak? Dekat nombor 3 tu doktor. Pandai. Okey. So sekarang ni kita nak cari nilai E ni. Okey. Yang ini tadi, apa dia ni tadi? Rho W ni. Ketumpatan A. Ni W water lah. Okey. So kita ambil constant, nilai constant 1. So yang tak ada dekat dalam sini cumalah
nilai E. So selesaikan equation ni, dapatlah E sama dengan 0.52. Okey. Kemudian cari keliangan N. Okey, gunakan equation yang telah diberi. Okey, semua sini dah bagi N. Okey. N, VV apa semua tu. Okey. N, kita E kat atas ni dah cari. Okey, cuma masukkan saja N adalah E bahagikan dengan 1 campur E. Dapatlah berapa peratus dia punya keliangan. Keliangan ni maksudnya dia punya tu lah. Apa satu, mana satu? Keliangan. Okey, ni adalah dia punya nilai yang berkaitan dengan keliangan. Okey, keliangan tu senang je. Ingat anda punya muka. Kalau dekat dalam muka anda tu ada liang-liang pori. Okey, itulah maksud dia. Dekat dalam tanah tu maksudnya ada lubang-lubang. Ada lubang-lubang tu pun dia berjajaran tau. Dia maksudnya continuous. Kalau sebab air dengan udara yang lalu dekat keliangan, dekat liang itu, yang melalui solid, okey, bila ada bila dia compress, okey, bila dia compacted by any load, okey, dia akan perlu pergerakan. Dia perlu akan mencari kawasan untuk dia keluar. Okey, that's why dia akan berterusan. Okey, jadi itu yang kita nak cari tu. Berapakah dia punya void ratio dia. Okey, kalau satu tanah tu void ratio dia tinggi, maksudnya nanti kita akan letak load dekat atas, dia akan ada high risk untuk mendap. Jadi kita kena buat compaction dekat kawasan-kawasan yang mempunyai void ratio yang tinggi. Okey, porosity N over ni dah bagi. Kejap. Okey, mana tadi? Keliangan sudah, darjah ketepuan. Okey, darjah ketepuan. Okey, darjah ketepuan, okey, masuk saja. Dia bergantung kepada sama ada tanah itu adalah tanah kering sepenuhnya ataupun tanah tepu sepenuhnya. Kalau kering sepenuhnya tak ada air. Kalau tepu sepenuhnya tak ada udara. Okey. So darjah ketepuan kita darabkan W dengan GS bahagikan dengan E. Semua nilai ini GS telah diberi, W anda dah cari, E pun anda dah cari. So darabkan dan bahagikan saja, dapatlah nilai dia dalam peratus. Okey, kandungan udara A, okey, N dah cari, SR pun dah cari. Okey, dapatlah nilai dia. Jadi mudah, sangat mudah. Okey, sebab equation kalau dalam ujian saya dah bagi, anda cuma kena ingat ini saja. Anda cuma kena ingat dan faham fasa tiga fasa model ni saja. Okey, dan dia punya kat mana kawasan, dekat mana V, dekat mana VV, VA, VW. Okey, kalau E tu dia merujuk pada apa? Begitulah. Ada soalan? Buat dahulu. Okey, saya dah tunjukkan cara buat dahulu. Okey, nanti kalau ada soalan tanya saja. Okey. Sekarang kita masuk dekat dalam objektif yang ketiga. Okey, pour water pressure and effective stress. Okey, so ini akan menunjukkan gambar rajah ini. Saya akan terangkan menggunakan gambar rajah ini. Okey, tanah yang simplified model. Okey, yang bercerita tentang prinsip tegasan. Bahasa Melayu dia tegasan. Okey, bahasa Inggeris dia stress. Okey, tegasan berkesan, bahasa Melayu. Effective stress adalah bahasa Inggeris dia. Okey, bila kita bercerita tentang tegasan, okey, prinsipal tegasan ini, the principle of effective stress relates these three types of stress. Okey, pertama adalah total stress, yang kedua adalah pour water pressure, dan ketiga adalah effective stress. Okey, so ini sangat penting supaya kita dapat kira nanti. Okey, maksud stress di sini, okey, tadi kita dah kira dia punya parameter. Parameter tanah itu, maksudnya parameter tu adalah 7 parameter ni lah. Okey, ketumpatan tanah.
kalau kita cerita tentang tanah, kita boleh bercerita dia daripada sudut kejuruteraan, melalui ketumpatan dia, melalui berat dia, melalui kandungan air dia, melalui nisbah lompang dia, melalui keliangan, melalui darjah ketepuan, melalui kandungan udara. Jadi bila anda berhubung dengan seorang jurutera dan bercerita tentang tanah, dia akan bercerita daripada contohnya 7 sudut ini, 7 sudut parameter yang boleh dikira ini. Okey, selain daripada 7 perkara, 7 parameter ini yang boleh dikira, satu lagi prinsipal adalah melalui tegasan, melalui stres. Okey, bila cerita tentang tanah, bila berhubung dengan seorang geotechnical punya engineer, okey, dia akan sebut tentang tegasan berkesan. Okey, dia akan sebut tentang total stress, effective stress, dia akan sebut tentang pore water pressure. Sebab semua perkara dalam tiga fasa tadi, okey, dia akan berhubung antara satu sama lain. Okey, macam contohlah, anda buat kuih tart. Okey, anda akan buat kuih tart, anda masukkan semua bahan-bahan kuih tart. Apa bahan-bahan kuih tart ni? Saya tak tahulah. Tepung, telur lagi. Nenas, okey. Nenas tu ni lah. Kita cerita pasal dough dulu kalau anda salah masuk dough, kalau dough tu anda salah adun, terlebih pula letak tepung, apa jadi pada dough tu? Dia keras. Terlebih letak air, dia akan jadi cair, lembik. Bila masuk dekat dalam oven dah tak sedap. Okey, dah tak sedap anda punya kuih tart tu. Jadi bahan-bahan macam contoh tepung, telur, air tu, dia akan bertindak antara satu sama lain berdasarkan dia punya behavior sendiri. Air, tepung ada dia punya cara macam mana dia bertindak. Okey, bila diletakkan karbonat, apa tu, soda apa tu, girls help me here, apa benda apa, bikarbonat. So, apa tu bikarbonat tu kan, serbuk penaik tu kan, dia akan bertindak lain macam. Okey, dia akan naik. Okey. Ni lelaki aja ni yang tindak balas. Perempuan buat kuih tak? Dia tak cerita pasal tanah, cerita pasal kuih semprit ni, kuih tart. Okey. Bila maksudnya dekat situ dia akan ada kelakuan bahan-bahan dalam adunan dough kuih tart tadi, dia akan bertindak antara satu sama lain. Jadi dia akan bercampur, bergabung, dan dia akan bertindak ikut dia punya keadaan natural dia, macam mana dia nak bertindak. Okey. So tindakan itu akan menghasilkan stres. Dia akan menghasilkan tegasan. Stres ada yang baik, stres ada yang buruk. Okey. Kalau terlebih air, apa yang jadi? Stres dia tu dia akan jadi cair. Okey, dia akan jadi terlebih. Kalau ada kurang air pula, dia akan jadi keras. Jadi dekat situ kita boleh andaikan keadaan yang berlaku dekat dalam adunan dough kuih tart itu sama macam apa yang berlaku dengan keadaan dalam tanah. Okey. Jadi kita nak bercerita daripada sudut kejuruteraan tentang tanah itu daripada 3 jenis. Okey, kita nak cerita dia melalui 3 terms ini. Pertama, total stress. Okey. 2, pore water pressure. Dan nombor 3 adalah effective stress. Kalau cerita tentang total stress, satu satah di dalam jisim tanah adalah daya seunit luas di dalam arah normal merentas satah tersebut. Okey, membayangkan tanah sebagai bahan berbejal. Dengar dulu. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan gambaran macam ini. Okey. Pore water pressure, okey, ialah tekanan air yang memenuhi liang antara zarah-zarah berbejal.
Dan effective stress adalah satu satah mewakili tegasan yang dipindahkan melalui rangka tanah saja. Jadi bila anda buat kuih raya nanti, anda bayangkan, oh ini yang Dr. cakap, okey, anda adun kuih tu kan, kuih tat ke kuih semprit ke, okey, anda tengok, oh apa nak tahu tegasan berkesan dia, apa ni, kalau saya kenakan tekanan, tangan saya letak dekat situ, apa akan jadi, dia bounce ke tak, okey, dekat mana kawasan yang kena ni, lubang dia tu akan naik balik ke tak, ataupun apa ni, dia akan kekal dekat kawasan yang sama. Kalau area yang tempat jari saya letak tu berapa, so itu semua adalah berkaitan tentang tiga perkara ini, total stress, pore water pressure dengan effective stress. Okey, hubung kait antara ketiga-tiga stresses ini di equation, boleh dihubung kaitkan dengan satu equation ini. Okey, total stress, okey, jumlah tegasan bersamaan dengan effective stress, okey, campurkan dengan pore water pressure. Jadi macam saya berikan analogi dough kuih tat tadi, okey, saya andaikan anda ambil satu jari anda, letak cocok dekat dough yang telah disediakan tadi, okey, akan ada satu kawasan yang berlubang di kawasan tempat anda cocok tadi. Jadi total stress maksudnya berapa besar, berapa tinggi lubang yang anda buat dekat dough tadi tu adalah bersamaan dengan tegasan berkesan. Okey, tegasan berkesan. Tegasan berkesan tu nanti saya cakap, okey, ni dia akan tunjuk saya ni tegasan berkesan dia akan ada dia punya ni, campurkan dengan pore water pressure. Berapakah liang-liang udara itu punya tekanan. Kalau lagi banyak air, okey, kalau anda tekan macam dough anda tu, kalau anda tekan lagi banyak air, anda punya lubang lubang jari yang anda buat dekat situ dia akan semakin rendah. Kalau dia sebab pore water pressure dia rendah, sebab dia ada banyak air kan, banyak air, jadi liang udara tu semua telah tertutup. Jadi bila anda tekan, anda tahu dough ini mesti akan penyet. Apa bahasa kalau buat kuih tu jadi penyet tu apa nama Dia tak naik lah. Apa tak naik? Macam tu lah perkataan dia kan. Dia tak naik. Tapi kalau pore water pressure dia tinggi, okey, maksudnya liang udara dia tinggi, besar, tinggi, dia punya ni akan tinggi. Anda punya lubang jari anda tu dia akan tinggi. Sebab dia ada banyak liang udara. So dia macam sponge lah. Kalau sponge kita basuh pinggan tu kan ada banyak liang-liang udara tu kan. Kan dia jadi macam tinggi. Tapi bila kita penyetkan dia akan liang udara tu akan jadi sempit. Macam itulah. Okay. So berapa jumlah lubang, berapa tinggi lubang jari anda akan bersamaan dengan berapa tekanan dalam tanah itu punya pore water pressure, dan juga tambahankan dengan effective stress. Berapa banyak tujahan jari anda tu, anda tujah dia dekat dalam, anda cocok dia dekat dalam dough itu, berapa besar anda punya daya anda kenakan. Okay, so itu adalah dia punya relationship, perhubungan. Faham tak? Faham betul. Okay. So sekarang ni saya tadi dah bagi analogi kuih, okey, sebab kita nak raya, kita nak raya nanti. Okey, saya tahu nanti anda bila anda nak buat kuih tu anda boleh ingat apa yang saya ajar tu. Okey, tapi ada satu lagi contoh. Okey, pertimbangkan satu satah XX dalam tanah tepu penuh merentasi titik persentuhan di antara zarah-zarah saja. So kita cerita tentang tanah gambar rajah ini. Okey, ada satu satah XX. Ni, satah ni. Okey, ini adalah satah XX. Okey. Pertimbangkan satu satah XX dalam tanah tepu penuh. Okey, merentasi titik-titik persentuhan di antara zarah-zarah saja. So anda perasan satah-satah ini, okey, garisan X ini hanya melalui
tempat persentuhan pepejal zarah-zarah ini. Ini satu zarah, ini dua zarah. Tengok dia tempat bertemu tu adalah tempat lalunya paksi X tu. Okey, dia tak lalu kat tengah-tengah. Okey, sebab dia pepejal. Kita tak boleh lah nak buat macam tu. Okey, pepejal tu bila kita kenakan tindakan dekat P ni, okey, anda punya tujahan tu, anda punya jari P, okey, kena dekat duh tat nenas tu, okey, itu adalah P. Okey, dia akan bertindak balas antara satu zarah dengan zarah yang lain. Jadi daya normal P yang dikenakan di atas kawasan A boleh dirintangi oleh tekanan air liang. Daya normal P, okey, anda punya jari tu, okey, doh itu boleh tahan anda punya daya tujahan itu dengan tekanan air liang, pore water pressure. Maksudnya kalau tekanan air liang ini, liang ni liang lah. Okey, ni liang, ni void ni. Okey, kalau void ini mempunyai tekanan air, tekanan udara yang tinggi, okey, dia boleh menahan. Maksudnya dia tak akan bounce. Maksudnya dia tak akan ada lubang yang besar. Okey, dia boleh bounce. Contohnya macam anda letak dia dekat dalam periuk yang kecil. Okey, jadi that's why bila anda kenakan daya tujahan, dia boleh naik balik. Tapi kalau anda gunakan dalam dulang, letak doh tu atas dulang, okey, bila anda tekan, dia akan melebar. Faham tak? Sebab dia boleh, sata XX ni boleh tergelincir. Sebab dia ada kawasan untuk dia menggelincir. Tapi kalau gunakan periuk kecil, anda letak doh dalam itu, dia boleh tends to bounce back. Okey. So, nilai dan daya-daya di antara zarah di dalam seluruh jisim tanah adalah sangat rawak. Okey, tetapi setiap titik penyentuhan di atas satah berombak boleh dipecahkan kepada komponen normal dan tangent terhadap arah satah yang sebenar yang dikira hampir dengan satah XX. Okey, komponen normal dan tangent masing-masing ialah N tanda dan T. Ni yang saya tandakan ni. Okey, kalau anda kenakan daya tujahan di atas P, okey, dalam kawasan area A ni, okey, dalam periuk ataupun dalam dulang, zarah-zarah ini akan bertindak balas. Okey, antara zarah-zarah ini bertindak balas, kita boleh bahagikan dia punya daya tindak balas itu kepada dua, iaitu satu yang tangent T, okey, dan satu yang arah normal. Kalau tangent tu yang bahagian ke sinilah, okey, nampak anak panah ni dia arah ke sana. Kalau N normal itu N tanda dia akan bergerak ke sini. Jadi kita akan campurkan. Sini okey, satah sini berapa N, berapa T. Okey, kat sini pun berapa N, berapa T. Jadi semua itu akan menjadi satu jumlah tegasan. Okey, tegasan normal berkesan, effective stress, ditafsir sebagai jumlah semua komponen N dalam kawasan A dibahagi luas A. Okey, so ingat kita nak cari ni tegasan jumlah ni. Okey, so kita nak cari tegasan berkesan dahulu. Jadi tegasan berkesan bersamaan dengan jumlah N tanda bahagikan dengan A. So kita nak tahu, so sini kan ada, sini pepejal ni kita kira X ni saja So dekat sini macam saya cakap tadi akan ada N1, dia ada T1. Sini ada N1, ada T1. Ada N1, ada T1. N1, T1. N1, T1. Jadi, jumlah tegasan berkesan adalah, jangan campur yang T tu. Okey, cuma campurkan jumlah N ni saja. N ni saja. Jumlah hasil daripada tujahan itu, dia bukan kira yang gelincir. Dia kira yang tujahan saja, okey, bahagikan dengan berapa kesan kawasan kenaan dia. A. Okey, itu adalah definisi, okey, tegasan berkesan. Jadi kalau nak cari total stress, okey, jumlah tegasan normal, okey, ditafsir sebagai P bahagikan dengan A. Jadi jumlah tegasan normal dia, okey, berapakah daya tujahan anda bahagikan dengan berapa kawasan kenaan. Jika titik sentuh dianggap di antara zarah-zarah, tekanan air liang akan bertindak di atas satah merentas seluruh kawasan A. Oleh itu, untuk keseimbangan di dalam arah normal kepada XX, okey, kita akan simplifykan dia punya titik sentuhan ini, okey, menjadikan
Tegasan normal sebagai tegasan berkesan campurkan dengan tekanan air liang. Okey, itu adalah bagaimana kita dapat jawapan, bagaimana prosesnya untuk kita dapatkan equation. Okey, tegasan ini. Anda kena faham, ada melalui kelas saya pada hari ini, anda cuma perlu faham 2 gambar rajah. Okey, gambar rajah yang 3 fasa tadi dan gambar rajah tegasan berkesan ini. Faham itu, insya-Allah anda boleh gerak seterusnya kepada ni. Ada soalan tak? Ada soalan? Okey. So kita bawa kefahaman kita, okey, tentang tegasan, tentang phase relationship, phase relation, okey, kepada topik yang seterusnya, okey, iaitu compaction. Okey, dia adalah berkait antara satu sama lain. Okey, anda faham 3 fasa punya air, water dengan solid. Okey, anda akan faham bagaimana tanah itu berkelakuan. Okey, jadi hari ini kita akan masuk compaction. Sebelum tu, pula compaction. Soil identification. Okey. Soil identification, okey, kita akan, bila kita dah faham bagaimana dia berhubung kait, bagaimana 3 fasa tadi, air, udara dan jisim, okey, berkait antara satu sama lain dan bagaimana ia dikaitkan, okey, melalui phase relation, okey, ada SR, ada N, dia ada E, dia ada GS, apa semua tadi, untuk mencari 7 kelakuan tadi. Anda boleh buat identification dengan classification tanah. Okey, bila anda dah faham yang bahagian chapter 1 tadi, okey, anda dah cari liang, anda dah cari nilai SR, anda dah cari 7 perkara ni tadi. Okey, jap saya ingatkan balik, okey. Anda dah tahu dia punya ketumpatan, anda dah tahu berat unit, dah tahu kandungan air, dah tahu nisbah lompang, dah tahu keliangan, darjah ketepuan, kandungan udara dan anda juga dah faham konsep tegasan. 3 jenis tegasan ini iaitu total stress, pore water pressure dan effective stress. Barulah anda boleh identifikasi tanah itu. Dan klasifikasikan ianya. Barulah datang kefahaman macam mana tahu clay, macam mana tahu sand, macam mana tahu boulder. Faham tak? Faham? Doktor. Okay, that's why saya cuba untuk rangkumkan kefahaman anda tu dan kaitkan dia dengan chapter yang identification dengan classification ni. Okay, jadi dekat dalam chapter 2 ini, anda akan belajar bagaimanakah untuk mengidentifikasikan tanah. Okay, kemudian anda akan belajar bagaimana grain size distribution. Okay, dan anda akan tengok apakah curve grain size distribution tersebut dan kemudian anda akan dapat define apakah dia soil plasticity dan hujungnya anda akan dapat identify soil classification. First identify tanah itu, kemudian baru boleh classifykan dia. Okay, so bila anda jumpa satu-satu jenis tanah, dia boleh diidentifikasikan melalui hanya pandangan mata. Okey, satu tengok aja, oh tahu dah ni. Tengok tekstur dia, tengok surface area dia. Okey, tengok structure dia, tengok volume dengan mass relationship dia. Kemudian tengok plasticity dia dan juga pelbagainya. Kita boleh dapat pastikan, kita boleh dapat identifikasi. Oh, tanah ini tanah clay, tanah ini tanah batu kapur, tanah ini tanah gambut. Itu semua adalah physical properties of soil identification. Okay, so hanya melihat dengan pandangan mata dan menggunakan deria rasa anda boleh identifikasikan satu-satu jenis tanah. Okay. Di dalam soil mechanics, okay, it is virtually always useful to quantify the size of the grains. Okay.
size of the grains. Size of the grains itu size tanah itu. Size berapa besar sand. Berapa besar gambut, berapa besar ni. Sebab tanah itu memang jasad dia punya partikel. Partikel tanah itu adalah salah satu daripada physical properties. Okay, yang mana kita boleh identifykan dia menggunakan dia punya size. Okay, since a given soil will often be made up of grains of many different sizes, sizes are measured in terms of grain size distribution. Jadi bila kita nak buat satu identifikasi, macam kita nak tahu okey, satu orang ni adalah Melayu. So kita lihat dia punya keadaan muka, okey, berapa apa dia punya warna kulit. Kalau nak bezakan dengan orang bangsa lain, boleh dibezakan daripada bentuk muka ataupun warna kulit dia. Okey, jadi sama juga macam tanah. Okey, yang kita boleh identifikasikan tanah itu sama ada ia adalah tanah yang jenis pasir ke, clay ke, kita menggunakan bukan bangsa. Bangsa itu untuk manusia. Okey, tapi kita menggunakan size. Antara salah satu cara untuk identifikasi tanah itu adalah menggunakan berapa besar size dia. Yang mana kita gunakan grain size distribution. Okey, akan ada satu gambar rajah ini, okey, yang akan menunjukkan curve. Okey. Yang menunjukkan taburan. Okey, saiz zarah. Taburan saiz zarah ini akan mengidentifikasikan tanah itu sebenarnya adalah apa. Adakah dia silt, adakah dia sand, adakah dia gravel. Kalau dia duduk dalam sand, kita boleh tahu dia fine ke, dia medium ke, dia coarse ke. Okey. So itu adalah grain size distribution. Okey, dan saya tunjukkan tadi adalah curve dia. Grain size distribution, GSD information can be of value in providing initial rough estimates of a soil's engineering properties such as permeability, strength, expansivity, etc. Jadi daripada taburan saiz zarah ini kita boleh tahu sifat kejuruteraan tanah tersebut. Sama ada kita boleh tahu, kita boleh buat assumption ataupun kita boleh analisis bagaimanakah dia akan berkelakuan, bagaimana dia akan serap air, apakah kekuatan dia, bagaimana dia akan expand. Hanya daripada grain size distribution. Jadi penting tak grain size distribution ni? Penting. Jadi anda akan belajar grain size distribution, anda akan create, anda akan buat graf ini dekat dalam laboratory work anda, dry sieve analysis nanti. Okay. A subject of active research interest today is the accurate prediction of soil properties largely on GSD, void ratio and soil particle characteristics. Okay, jadi banyak kajian. Student saya pun, okay, 4-5 tahun dahulu, dia pun buat kajian engineering properties. Soil, tanah yang diambil di satu kawasan tanah yang bermasalah. Okay, yang mana merupakan tapak tahfiz di Kajang yang mana mengalami tanah runtuh dan menyebabkan kematian ramai para tahfiz lah. Ada kat Kajang ke kat mana, lupa sudah. Tapi dia pergilah dekat kawasan tu, dia ambil jenis tanah, dia bawa balik ke laboratory dan dia check engineering properties dia. Dan kajian ni untuk PSM, untuk projek sarjana muda lah. Okey, dia keluarkan, okey, dia ambil tanah tu, saya tanya dia lah. Okey, siapa nama budak ni? Nganturiga. Saya tanya Nganturiga.
you pergi sana ada jumpa tak tulang-tulang ke? Sebab kan dah ramai yang meninggal dekat situ kan. I don't know lah whether the body has been taken out or not at that point of time. So saya sajalah bergurau dengan dia. You balik daripada site, you ada jumpa tak tulang-tulang ke tengkorak ke? Tak ada lah doktor, mana ada. Sebab semuanya sudah pun dikeluarkan pada waktu itu. Tapi kelakar lah waktu tu. Ganti Rigat dia suka buat benda tu. Okay, so kalau anda nak buat PSM tentang topik itu pun tak ada masalah sebenarnya. Okay. Jadi apa tadi Okay, so itu adalah berkaitan tentang active research. Okay, when measuring GSD, okay, when measuring taburan saiz zarah ni untuk tanah ada dua kaedah dilakukan. Okay, kalau saiz tanah itu lebih besar daripada 0.075, okay, sieving is used, dry sieving is used. Maksudnya kalau dia macam pasir, aggregate yang besar sikit tu, anda tak perlu, anda boleh gunakan dry sieving. Okey, yang mana anda akan belajar waktu lab nanti. Tapi kalau untuk tanah yang macam tanah liat ke apa, anda tak boleh gunakan itu. Tak boleh gunakan dry sieving test. Okey, anda kena gunakan hydrometer test. Okey, untuk grains with a range of 0.075 hinggalah ke 0.5 mu milimeter ni. Okey, mu meter, sorry. The hydrometer test is used. Okey, kalau untuk saiz kecil, sangat kecil, dia tak boleh gunakan, dia tak boleh pass sieve test tu. Ni. Jadi sini apa yang anda lihat adalah grading particle size grading curves of some typical soil. Okey, cuba anda perhatikan dekat dalam gambar rajah ni Dekat bahagian kiri, okey, ada percentage passing. Okey, dia ada 0 hingga 100. Sebab dia adalah peratus. Okey. Peratus yang melepasi ayakan. Saiz ayak ada dekat sini, nanti saya akan tunjukkan. Okey, percentage passing dekat bahagian kiri. Bahagian kanan adalah percentage retain. Okey, jadi dekat bahagian kiri berapa tanah yang telah melepasi saiz ayakan. Bahagian kanan adalah berapa peratus tanah yang melekat dekat saiz ayakan. Okey, dekat bahagian bawah adalah particle size. Particle size ni range dia adalah bergantung kepada jenis tanah tu. Kalau 0.01 ke sanalah clay. Kalau 100 itu gravel, okey, coarse, besarlah. Jadi anda punya saiz ayakan anda nanti itu saiz ayak anda tu akan adalah di antara 0.001 hingga ke 100. Okey, jadi anda kena determine berapakah saiz ayakan anda dan rekodkan di sini. Kemudian anda ambil tanah anda itu, okey, sampel tanah itu anda ambil, buang semua kotoran-kotoran, okey, root, apa tu, bangkai apa ke, daun ke apa ke, semua keluarkan, cuma tinggalkan sampel tanah saja. Okey, kemudian timbang. Timbang dulu, okey, timbang sebelum masuk ke vibration machine. Bila anda sudah vibrate, okey, anda akan dapat lihat, okey, dekat saiz ayakan. Macam contoh 0.01, anda pergi timbang, ada beberapa gram yang telah melepasi. Ada beberapa gram yang telah melekat. Jadi dekat situ kita akan tengok melalui uji kaji dry sieve analysis. Okey, jadi anda akan dapat lihat, kalau tanah ini, sampel yang saya ambil ini, dia duduk dekat dalam curve A. Curve A tu kalau anda buat dia punya anda buat jajaran dia, okey, dia duduk dekat dalam curve A. Maksudnya dia adalah well graded fine to coarse gravel. Okey. Dia duduk dekat kawasan yang gravel ni. Kalau dia duduk dekat curve B, okey, kawasan sini dia adalah silty uniform fine sand. Okey, kat sini Kalau dia macam curve yang ni, okey, gap graded clay gravelly. Jangan risau tentang ini, perkataan-perkataan ini, sebab anda akan belajar di dalam classification punya nanti. Ada dua jenis classification. Okey, cuma anda fahamkan dekat atas ni lah. Okey, dekat apa yang ada dekat dalam GSD ni.
Okey. So ini kita gunakan British Standard Test Sieve. Okey. Ini adalah dia punya inilah particle size, dia punya bukan particle size, dia punya saiz ayakan. Okey, saiz ayakan dia. Jadi, anda masih dengan saya? Ya, Doktor. Okey. Ya, Doktor. Ada soalan? Ada soalan? Okey. So, kita teruskan. Okey, sikit lagi. Dah sudah yang GSD. Okey. Kita tengok ranges of particle size. Ini saya dah sebut tadi. Okey. Dia ada clay, paling halus, dan dia ada paling besar, boulders. Okey, so size dia tu 0.01 hinggalah ke 200 ke atas dalam milimeter. Okey, di tengah-tengah dia tu ada silt, dia ada sand, dia ada gravel. Nanti minggu depan kita tengok apakah perkataan dalam bahasa Melayu. Okey, so kalau dia punya size tu antara 0.02 hingga 0.06, mengikut classification system yang ini, dia digelar sebagai silt. Kalau dia duduk dalam lingkungan saiz dia adalah 0.06 hingga 2 mm, dia digelar sebagai sand. Okey, kalau dia dalam lingkungan 2 mm hingga 60 mm, dia duduk dalam kawasan gravel. Dia diklasifikasikan sebagai jenis tanah gravel. Kalau 60 ke 200 mm, cobble. Dan lebih daripada 200 digelar sebagai boulders. Okey, so itu adalah particle size yang mengidentifikasi satu-satu jenis tanah. So sekarang kita cerita tentang tepung dekat dalam dough tadi tu lah. Okey, tepung tu kan anda kalau anda nak buat kuih, anda nak buat kek lah kan, anda mestilah kena ayak dulu kek tu, betul tak? Sebelum anda buat kek, nak buat kek coklat ni, anda punya mak mesti bagi tahu, oh jangan masuk terus tepung tu daripada plastik. Ambil dulu tapis. Baru masukkan tepung, tapis, baru gunakan yang telah ditapis tu. Anda buat begitu tak? Kalau buat kek begitu tak cara dia? Buat. Jadi sama juga macam tanah ni. Okey, cumanya bukan kita nak buat kek, tanah tu bukan kita nak buat ni, tapi kita nak pastikan kalau tanah ini saiz dia begini, kelakuan dia untuk 7 perkara tadi begini. Macam keliangan dia bagaimana, dia punya ketumpatan dia bagaimana, tegasan dia bagaimana. Jadi itu tujuannya kita tapis. Okey, kita tapis, kita nak tahu dia akan berkelakuan bagaimana bila kena ada air, bila ada udara. Itu sebabnya. So, nanti bila anda dah buat anda punya GSD ni, anda akan identify apakah coefficient of uniformity dia, apakah coefficient of curvature dia. Okey, nanti anda dah buat ini, gambar rajah ni, okey, anda akan cari D60 berapa, D10 berapa. Kemudian anda dapatkan nilai CU. Kemudian anda kena dapatkan nilai CC, okey, D30 kuasa 2 bahagikan D60 darab D10, dapatkan nilai CC. Ini supaya anda dapat tahu apakah kualiti dia. Kalau kualiti tanah itu berada dalam lingkungan CU dia, coefficient of uniformity dia lebih daripada 4, dan juga CC dia, coefficient of curvature dia antara 1 ke 3. Okey, CC dia lebih besar daripada 1 tapi kecil daripada 3, dia digelar sebagai well-graded gravel. Well-graded gravel. Tapi kalau sand punya well-graded, okey, nilai CU dia melebihi ataupun sama dengan 6. Tapi nilai CC dia adalah lebih besar daripada 1 kurang daripada 3, dia gelar sebagai well-graded sand. Itu tujuan dia. Okey, supaya kita tahu tanah ini baik ke tidak. Kalau tak baik, apa nak buat? Kalau baik, apa nak buat? Begitulah. Okey. So, cara-cara untuk buat lab work derisive analysis ni, saya tak tunjukkan video, tak ada masa. Anda boleh tengok dekat soil mechanics, mekanik tanah, www.mekaniktanah.go
blogspot.com. Okey, yang saya bagi dulu. Okey, saya rasa sampai itu sahaja. Minggu hadapan kita akan belajar plasticity. Okey, ada soalan? Anda ada soalan? Masih lagi dengan saya tak ni? Macam mana? Anda laju sangat? Saya bawa laju sangat ke? Okey doktor. Okey Okey. Saya dah record benda ni. Okey, dan macam biasalah benda kalau belajar secara online ni saya akan masukkan dalam YouTube supaya anda boleh dengar banyak-banyak kali. Okey, belajar, dengar balik semula sampai anda faham. Kalau ada soalan bagi tahu saya. Okey? Apa tu? Talife ada soalan? Tekan sana. Oh, okey. Okey, jadi itu saja untuk minggu ini. Okey, saya dah cover sampai sepatutnya kalau anda cuti sampai cuti labor tu saya dah cover sampai situlah. Okey, maksudnya kita ke depan lah. Minggu depan kita jumpa lagi secara online pada hari Ahad. Okey, 10 hari bulan 8 hingga 9. Kalau tak ada aran melintang. Ya? Boleh ya? Boleh doktor. Alright. Boleh. Kehadiran lupa. Tadi dah tertutup kan? Lupa saya bagi lagi sekali. Kejap tunggu untuk kehadiran. Saya panggil nama seorang-seorang kejap.